Okey, Assalamualaikum semua. Apa khabar? So, sekarang ni sesi saya pula lah. Okey, kalau tadi korang dah bersama dengan Cikgu Mat Duan untuk sesi live street goal. Sambil-sambil saya tolong dia, saya teman dia kan. Borak-borak dengan dia, tak adalah dia sunyi sorang-sorang kan. So, sekarang ni korang akan bersama dengan saya pula. Malam ni, saya akan in charge on live trade US30 ataupun Dow Jones ataupun kita panggil sebagai US Index. Kenapa tiba-tiba junam, cikgu? Okey, soalan tu kenapa tiba-tiba junam Okey, soalan tu sebenarnya dah ada jawapan dia. Sabar Saya share saya punya market view semalam. Okey. Ini malam tadi saya ada buat saya panggil market view Saya ada buat view untuk Dow Jones Industrial Average Index untuk Dow Jones. Yes, and saya pun dah share view ni dalam grup Telegram. Yang mana saya mencari peluang untuk sell Dow Jones ni sebenarnya. Walaupun dia naik, walaupun daripada hari Isnin dia naik, semalam pun dia naik, saya tak ada feeling ataupun saya tak ada apa orang panggil perasaan untuk follow buy the market. Saya punya perasaan saya nak mencari setup sell. Cuma hari ni saya tak dapat entry sell sebab saya sedang sibuk kemas rumah. Saya memang tengah sibuk kemas rumah satu hari ni. Tak tengok chat langsung. Even ni pun sekarang ni rumah tak selesai lagi. Kalau korang tengok saya share. Saya share sikit lah. Okay, saya share. Keadaan rumah saya sekarang Ni keadaan rumah saya sekarang. Dah hampir tapi belum siap. Jadi sekarang ni bilik saya ni pun tengah serabut lagi keadaan rumah ni. Memang bersepah-sepah, betul-betul bersepah ni. Jadi saya pun tak sempat nak tengok chat. Cikgu pindah ke tak? Cikgu tak pindah. Cikgu kemas-kemas barang. Cari balik mood kan. Lepas dah 3 minggu ni busy kan. Pergi Bali. Lepas tu ada pergi Hat Yai, pergi Penang apa semua dengan JST. And then balik daripada sini, balik Malaysia, saya pergi Bangkok pula bawa wife apa semua. So lepas ni dah tak ada apa-apa plan lagi. Bila nak main bola cikgu? Jangan tanya pasal main bola. Main bola dah lama gila ni. Dah lama gila tak sepak bola ni. So, macam itulah cerita dia. Sabar. Jadi semalam punya view. Ni view saya semalam. Nampak? Okay, ini semalam. View yang saya buat semalam pada 332-348. Hari ni dah jatuh kepada 31836. So no cikgu, jangan jalan. Cikgu, web TFA ada problem ke? Yes, sekarang ni sekarang ni bukan masalah dekat web. Sebenarnya kan baru-baru ni kan dekat Traders Fair semua broker yang daftar, semua broker yang daftar di Traders Fair telah dimasukkan dalam list SC, betul? Kalau kita tahu benda ni kan. Sebab memang kita kena faham, kita kena aware yang mana bidang online forex trading ni masih lagi belum lulus, secara total lah daripada our compliance. So saya merasakan SC telah instruct MCMC ataupun multimedia untuk block akses kepada website tersebut. Itu saya punya feeling lah. Itu saya punya feeling sebenarnya. Hari ni baru dia berlaku. That's mean saya rasa feeling saya website TradeFi dah di-block oleh our internet provider lah. Memang sekarang ni kita tengah dalam fasa tukar domain. Tengah tukar web domain. Dah instruct HQ dah minta buat new domain.
Assalamualaikum cikgu dan semua. Fazil Ismail. Waalaikumsalam. Okey, jadi saya punya view on market based on elliott wave. Jadi saya melihat, okay, saya make it simple, movement market yang mana jatuh daripada berapa bulan ni Okay, vertical line kat sini sikit. Okay, lebih kurang. Janganlah gerak fibo saya tu. Daripada awal tahun itu 5 Jan 2022, kejatuhan yang jatuh ni dia buat wave A. Kemudian dia ada melakukan satu korektif naik dan saya menjangkakan itu adalah wave B. Dan saya menjangkakan kita akan ada new low di bawah ni untuk wave C. Faham tak? Ni wave C ni. So expectation saya, target saya sehingga hujung tahun ni Dow Jones boleh fokus sell. Okay, kenapa Okey je web TFL cikgu? Yes, ada orang yang okey, ada yang tak okey. Jadi masalah ni dia taklah semua orang kena. Saya pun kena. Boleh sell ke US30 lagi? Okey, kalau abang-abang nak sell US30 ni, saya bukan tak nak sell. Saya tak suka kalau dia jatuh saya terus follow sell. Kalau saya nak trade dalam market ni, saya perlukan market tu ada kenaikan sikit. Baru saya nak sell dekat kotak-kotak kat sini ke, dekat Fibonacci tarik sini ke sini ke. Kalau nak sell sekarang, kalau nak ambil scalping boleh lah. Okay, kalau nak scalping saya rasa tak ada masalah kot. Saya cubalah sell. Nak ambil scalping 10p, 20p, saya rasa tak ada masalah. Tapi kalau nak hold, Waalaikumsalam, Abang Zaki. Salam cikgu. Waalaikumsalam. Titik Indri. Cikgu masuk sell tadi, cikgu dapat 29 sen, cikgu tutup. Saya kalau nak masuk sell, saya perlu set up swing. Saya kurang gemar. Saya kurang gemar set up yang, macam mana nak cakap? Set up yang tak ada retracement. Maksudnya sekarang ni yang dia tengah jatuh, nampak Okay, kau perhatikan market. Market dah jatuh. Okay, lepas tu market ada buat retracement. Dia jatuh, dia retrace, dia jatuh, ada retrace. So ni kalau dia kemungkinan yang ni dia jatuh balik, nanti dia retrace balik. Lepas tu dia jatuh balik. Jadi kalau saya nak masuk, saya memerlukan ada satu retrace yang agak besar. Maknanya dia masuk at least lah 30%. 30% daripada keseluruhan market ni. 30% dia retrace. Adalah keberanian saya. Setup saya nak hold. Kalau sekarang ni saya nak masuk pun, kalau saya tengok view dalam EW pun ada wave 1, ada wave 2, ada wave 3, ada wave 4, ada wave 5. Ada je chance ataupun potential dia boleh naik buy. Kenapa kena ada retrace cikgu? Sebab sifat market bang. Abang pernah jumpa tak market dalam dunia ni? Okay. Dia punya pergerakan daripada macam ni. Macam ni je. Pernah tak? Katakan kat sini harga RM1. Contoh. Dia naik je terus sampai RM100. Ataupun RM1,000. Tak pernah kan? Sebab sifat market, dia tak boleh naik straight forward. Dia mesti kena ada structure. Means dia kena ada naik. Dia penat, dia turun balik. Lepas tu dia naik balik. Lepas tu dia turun balik. Dia naik balik. Okay. Dia akan ulang. Dia akan ulang. Dia akan ulang. Dia akan ulang. Okay. Tapi overall dia naik tak? Overall dia naik. Jadi sama juga macam sekarang ni. Saya punya view market ni sell. Jadi saya memerlukan market tu yang dah jatuh tu, saya memerlukan dia adakan retracement. Dia ada pullback. Then baru saya berani nak entry. Jangan kita paksa setup. Faham? Kejatuhan memang dah sangat masif.
Saya tahu orang boleh je sell. Dan saya tak cakap sell salah. Memang setup Dow Jones ni saya nak fokus sell. Okay, memang saya nak fokus sell juga. Tapi untuk saya nak fokus sell, bukan sekarang lah. Saya perlukan ada pullback. Jadi sekarang ni kita dah dekat 9.18. Okay, lagi 12 minit. Lagi 12 minit US Open. So saya mengharapkan lah dekat US Open ni ada satu pullback sikit. Kan, ada pullback sikit. Kalau saya tengok view saya, okay, saya punya Vivo view default. Okay. Market dah buat low kat sini. Okay. So market buat new low lagi kat bawah ni. Kedai market ada buat lagi new low kat bawah ni. So kalau ikut hukum hakam market, kita dah ada satu low, dua low, tiga low. So basically kita consider dah ada 5 wave tau. 5 wave yang kecil-kecil. Tapi dia tak mustahil juga dia jatuh lagi sambung. Jadi kalau tanya saya akan tunggu market tu bertenang. Bertenang tu means, okay, katakan dia akan buat new low, betul dia bertenang, lama bertenang, zup dia naik. Lepas tu dia naik, dia itu, zup dia naik. Kalau setup yang macam ni, baru saya ada keberanian nak henjut sell. So saya mengharapkan at least 9.5 ni, sebelum 9.5 ni, adalah satu pullback market naik atas. Untuk saya sell kat atas tu. Okay. Jadi tadi ada orang tanya, kenapa dia jatuh? Okay. So, jawapan kepada kenapa dia jatuh, jawapan dia adalah disebabkan oleh news pada 8.30 tadi. Okay, 8.30 ni 20, saya tukarlah 12 hour. Okay. Okay, pada pukul 8.30 malam tadi, okay, 8.30 tadi, sebentar tadi, ada satu news, okay, ada dua news USD yang kita consider high impact, iaitu CPI dengan core CPI. Okay. Kalau kita tengok dekat sini, CPI punya previous data, okay, CPI punya previous data adalah 0.0% dan ekonomis menjangkakan nilai dia akan jatuh bawah 0.0% menjadi negatif 0.1%. So, ekonomis menjangkakan nilai ataupun data CPI akan lebih rendah daripada previous. Dan juga on core CPI pula, previous adalah 0.3, ekonomis menjangkakan data akan sama dengan previous. But bila sahaja dah pada pukul 8.30 tadi, okay, korang boleh nampak tak kat sini ada perubahan data? Actual dia. Nilai data sebenar. Nilai data sebenar untuk CPI meningkat daripada 0.0% kepada 0.1%. Manakala core CPI daripada 0.3% dia meningkat sehingga 0.6%. Jadi berapa perbezaan di antara 0.6 dengan 0.3 ni kawan-kawan? Berapa perbezaan antara 0.6 dengan 0.3? Berapa banyak perbezaan dia? Tak ada yang nak jawab. Okay, 0.3 kan? Kalau kita tengok dia dah naik, kita boleh kata dia naik 100%. Okay, dia naik 100% daripada previous. So itulah yang menjadikan impact Dow Jones and Gold. Okay. So perbezaan di antara 0.6 dengan 0.3 ni on economies, okay, pakar-pakar ekonomis dia akan mengatakan apa tahu? Perbezaan antara dua ni dia panggil sebagai deviation. Okay, perbezaan dia akan panggil deviation.
dalam bacaan fundamental dia takkan tulis okay, previous core CPI and the actual core CPI was differ ataupun was difference by 0.3%. No. Normally ayat dia akan the deviation between previous and actual is 0.3%. So ayat fundamental dia akan panggil benda ni sebagai deviation. Term-term fundamental macam itulah. Jadi kalau tanya saya kenapa dia jatuh, disebabkan data ni adalah good for USD. Okay, korang kena alert satu benda. Okay, ini basic dalam ekonomik. Okay, bila USD strong ataupun mengukuh, okay, ini basic dia. Ekonomi, okay, kita bercakap ekonomi ekonomi akan dovish. Normally dovish dalam statement. Dia akan bear lah. Okay. Faham? Kalau USD tu strong ataupun nilai USD tu meningkat dan USD mengukuh, normally ekonomi akan bear. Itu kebiasaan. Itu dia punya rule of thumb. So kalau USD weak, okay, ekonomi akan bull. Okay, kenapa? Siapa boleh jawab? Kenapa benda ni berlaku? Apa agak-agak jawapan? Kenapa benda macam ni boleh berlaku? Company tak suka kena cukai USD major pair. Okay. Saya pun tak tahu jawapan sebenar. Saya pun tak tahu jawapan sebenar. Tapi from this side of view, okay, tapi daripada saya punya my POV kalau dalam TikTok kita panggil budak-budak TikTok kita panggil POV kan, point of view tu sebenarnya. From my point of view, kalau USD tu weak, bermaksud USD tu murah. Jadi bila USD tu murah, orang berminat untuk invest. Logik tak? Kenapa saya cakap benda tu macam tu? Sebab kalau kita masuk dalam shopping mall, macam baru-baru ni kan ada Merdeka Sales. Kan? Ada sales tu bermaksud ada potongan harga. Daripada harga tu 1,000, kita cuma bayar 800. So ada penjimatan yang dekat situ. So kita ambilkan benda tu sebagai konteks dalam mata wang. Kan? Masa tengah 1,000, buat apa aku nak beli? Ni dah turun daripada 800, baik aku beli. So basically saya punya logik dia adalah bila mata wang tu murah ataupun rendah, ekonomi ni akan bull sebab pelabur-pelabur akan mula melakukan investment. Macam tu. Okey, tapi sekarang ni masalah yang berlaku dekat US, okey, di United States, masalah yang paling berlaku sekarang yang sedang diperkatakan berkenaan dengan inflation. Dengan kenaikan mata wang USD, secara automatik inflation juga akan meningkat. Tak nak buy ke? Dia dah naik ke bang? Tak. Boleh kot nak cuba buy? Saya cuba buy lah. Scalping Saya teman bang. Jangan risau bang, saya teman. SL bawah ni je bang. Saya punya SL bawah ni lebih kurang dalam 5 pound. Okay, saya ada 30 pound Saya masuk lagi satu layer. Okay, saya test buy Saya teman bang. Jangan risau bang.
Tak ada masalah bang. Saya letak SL dekat low tu. Okay, kenapa saya pun berani juga nak buy? Sebab ada berlaku structure changing. Maknanya ada berlaku perubahan structure dekat sini. Ni ada structure sini, ada structure sini. Structure ni dah breaks. Kita nak takut kenapa guys? Okay, saya tak ada perasaan nak takut, malu orang tengok saya loss MC apa semua. Itulah reality dalam trading. Okay, tak payahlah nak jadi hipokrit, share SS profit, tak share SS loss. Saya kan, Abah, Cikgu Iman, kita orang buat live trade ni bukan pasal nak tunjuk hebat, bukan pasal nak cakap oh kita orang pandai trade Dow Jones dan sebagainya, tak. The main reason is kita nak tunjuk what is trading sebenarnya. Pada yang baru masuk, pada yang dah lama juga, kita orang nak tunjuk kat korang, this is trading. Trading ada masa kita akan win, ada masa kita akan loss. Tapi kita kena faham, capital yang kita willing to lose tu yang penting. Okay, saya dah masuk buy. Saya letak SL kat sini je, betul-betul low ni. 50 pip is lebih kurang 60 pip lah. US nak open dah ni, 40 saat lagi. Adakah US Open dia akan sambung kejatuhan ataupun dia akan buat reversal sedikit? Kalau dia buat reversal sedikit pun saya nak cabut. Apa beza GBP tu ya? Nilai je. Nilai gaji saya dalam pound. Nilai withdrawal saya dalam pound. Itu je beza dia. Kalau dia jatuh lagi, maksudnya bukan buy lah market ni. Dum-dap, duk-dap, duk-dap, duk-dap. Sebab saya punya main view, saya memang nak cari sell Saya bukan nak cari buy. Buy ni saya nak ambil sementara je. Saya tarik Fibo. Sementara pun saya boleh dapat berapa banyak, at least lah, at least. Busuk-busuk je at least. Busuk pun FE 100 tu, sini cukup. Kalau dia boleh hit situ, saya cabut. Saya suka pakai candlestick candlestick. Saya suka pakai bacat pada yang baru masuk. Semalam saya tak start, saya Pok Cik ada bagi tahu kan, saya suka pakai apa, dia suka pakai apa. Cikgu Gumian suka pakai apa. Saya suka pakai bacat. So kalau dia langgar FE 100 ni, saya exit lah. Kalau tak, saya hold sampai SL ni je. So kalau korang nak berani nak follow juga saya buy, letak SL bawah ni. Saya follow buy ni sebab Pak Tongkol cakap tak nak buy ke, saya ikut je lah. Kalau kita loss jadi, kita salahkan Pak Tongkol. Kalau kita profit lagi, cakap lah saya dah analisis nak buy. Memang saya nak buy. Okey, sikit lagi dia nak langgar FE 100. Saya nak ambil scalp je dekat atas tu. Tak cantik, saya nak masuk sell. Sell pun saya tak cantik, tak berkenan. Dapatlah 5 pound, 6 pound. Sikit lagi. Okey, cabut. Dah. Okey. Ada yang nak cuba sell dengan saya? Okey. Kita test Tapi saya nak tengok Fibo saya dulu. Terima kasih Pak Tongkol bagi signal. Dapat saya 5 pound malam ni. Okey. Ada rejection, saya sell. Okey, kali ni SL saya kat mana pula? SL saya dekat FE 161 ni. Lebih kurang dalam 4 pound.
So saya tambahkan satu lagi layer, lebih kurang lagi. So saya letak SL siap-siap kat situ juga. Saya risikokan balik apa yang saya ada profit tadi. Ambil sikit, cuba lagi. Kali ni saya cuba sell. Korang janganlah nak full margin. Saya sell ada sebab kenapa saya sell. Dan kenapa saya letak SL kat situ pun ada sebab. Terjun pula dia. Price SL saya 31924.34. Saya suka bermain dengan Fibo sebab kat Fibo ni ada 1001 rahsia. Ni kalau saya sell ni, kalau dia tak kena SL saya atas tu memang saya tak hold ni. Macam tu, faham tak? Kalau dia tak langgar SL saya, memang ini saya tak hold. Sebab saya cakap tadi apa? Saya menantikan market ada sedikit retracement. So dah berlakunya satu retracement yang kecil kat bawah ni. Okay, kita panggil small retracement. Okay, kalau saya buat labeling in EW, ni A, ini B, dan ini C. So kenapa saya letak SL dekat sini? Simple. The main reason is wave C dia tak boleh hit 161. Kalau dia hit 161, bermaksud ini wave 3. Tu je. Boleh? Tak ada masalah bang. Tapi saya dah masuk dah. Nak cari duit modal nak beli rokok Thailand. LM Thailand. Sedap. Siapa follow sel? Kalau korang follow saya sel, korang letak SL macam saya tau. Jangan open. Lama tak kena LM picit. Lepas wave 3 bukan ada wave 4, 5 lagi ke? Maksudnya wave 4, 5 pun takkan cecah 161. Saya cikgu, saya follow bulat-bulat. Follow bulat-bulat dah 13 pound lah guys. Simple kan? Trade. Tadi kita buy sekejap, kita tahu nak exit dekat mana. And then saya keluar. Buy. Saya masuk sell pula. So kali ni, sell ni saya nak hold. Jangan dia buat libas naik atas balik lah. Okay, lepas wave 3 bukan ada wave 4, 5 lagi ke? Okay, sambil-sambil tu saya share. Saya share basic sikit elite wave. Simple. Dia ada dua jenis wave. Dalam market dia ada dua jenis wave. First kita panggil sebagai motif. Boleh sell lagi ke cikgu? Boleh, letak je SL kat atas tu. Another one kita panggil dia sebagai corrective. Okay, dua benda ni kau kena faham. Okay. Motif, biasaannya, dia punya wave dia akan kira macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Corrective, kebiasaannya dia akan buat macam ni. A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B. Banyak sangat saya punya ABC ni. A, B, C. A, B, C. A, B, C. Macam tu. So dia akan kira A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B, C. Okay. Yang ni kita akan kira 1, 2, 3, 4, 5. Okay, saya nak share satu rahsia malam ni. ABCDE ada juga ke untuk corrective cikgu? Ada. ABCDE kita panggil sebagai triangle. Dia macam ni. ABCDE. Macam tu triangle. Okay, saya nak share satu rahsia. Nak dengar tak? Kita profit tak kita punya sell tu? Profit lah guys.
Biarlah kat dia. Okay. Okay. So basic dia. Korang nampak tak bentuk wave yang naik ni A dan bentuk yang jatuh ini wave B? Sama tak bentuk dia dengan bentuk 1 dan 2 ni? Soalan saya. Okay, A naik, turun. 1 naik, turun. Sama tak bentuk dia? Sama. So, macam mana kita nak membezakan? Macam mana kita nak membezakan kenaikan ini adalah C ataupun 3? Adakah yang naik ni C ataupun 3? Cikgu, yang sel tadi patut tak BE? Boleh? Silakan kalau nak BE. Kalau nak ambil pun bagus. Soalan saya, macam mana kita nak membezakan yang naik ni 3, yang naik ni C? Kita tak tahu tau yang naik tu 3 yang ataupun yang naik itu C. Betul tak? Kita takkan tahu yang naik tu C ataupun 3. Setuju tak saya cakap? Dah ambil cikgu, masih sama-sama. Okay. So, bila kita tak tahu, that's why kita guna Fibonacci. Kita buat measurement pergerakan daripada sini, sini dengan sini. So, tarik Fibo macam ni dengan macam ni. Jadi, kenaikan ini, okay, ada Fibo level yang dia tertentu. Jadi, katakan macam saya cakap tadi, 161. Kalau market tu naik langgar 161, bukan C, dia adalah 3. Basic. That's why saya letak SL saya dekat 161. Sebab itu saya suka EW. Sebab dia ada rules dia yang kita ikut je. No profit macam ni. Kebetulan malam ni nak profit. Mana saya tahu. Nampak tak macam ni contoh saya tunjuk kat korang ni. Nampak ni? Structure dia. Okay, market kat sini tadi kan. Ada low ni saya markingkan dan slow saya markingkan. Okay, dia naik 1. Dia turun 2. Jadi saya tak tahu yang naik ini adalah apa. Tadi Pak Tongko suruh saya buy. Ya, saya cuba buy tapi saya tak berani hold lama. Sebab saya cuba tarik Fibonacci. Okay, saya tarik. Saya tarik. Dan saya tarik lagi. Market saya berani ambil sampai sini je. 100. 3 level ni 3 level keramat. 3 level keramat untuk korektif punya maksimum. Kalaulah kenaikan ini tadi langgar saya punya SL, bermaksud yang naik ini adalah 1, 2, 3. Fibo expansion. Ni Fibo expansion ni. Ni Fibo expansion. Kau kena faham dalam Fibo ada 2 jenis Fibo. Ni ada satu lagi Fibo. Siapa tak ambil, siapa nak ambil, baik ambil. Takut dia naik. Faham? Ada 2 jenis Fibo. Dan dua-dua Fibo ni ada function dia. So, saya pakai Fibo ni untuk saya mencari projection dan cari SL level. Saya cari Fibo ni untuk mencari retrace level dengan nak cari SL level. Naik turun, naik turun. Assalamualaikum tuan, saya undur diri dulu masuk kerja. Terima kasih tuan dan semua trader. Waalaikumsalam. So basically kita tak tahu yang naik tu A ke, yang naik tu C atau 3. Antara 2 ni je yang menjadi persoalan. Jadi kalau kita nak mencuba, kita sell je lah dekat zone ni. Letak SL kat atas ni. Cikgu ada buat kelas EW lagi ke? Memang saya ada buat kelas EW. Memang sentiasa buat lah kelas tu. Cuma 3 minggu ni saya postpone banyak. Saya banyak hal-hal lain. So minggu ni saya akan start balik kelas saya dengan student-student lama saya semua. Alah, kalau korang nak belajar EW ni, korang pergi je kat YouTube. Cari sahaja One Punch Academy. Inilah saya. Kat sini pun saya dah ajar basic EW. Basic Elite Wave. Asas-asas pun dah ada dah.
Untuk korang kenal dulu apa itu elite wave. Fibo tu standard atau ada adjust cikgu? Untuk expansion saya adjust, saya tambahkan Fibo level saya. Fibo level expansion saya akan tambahkan ni. Saya akan tambahkan ni, dua-dua ni. Ni dengan ni saya akan tambahkan. Yang lain tak. Yang lain semua standard. Saya akan gunakan dua Fibo ni. Saya punya principle lah. Saya malas nak fikir market nak buat apa. Yang saya fikir, okay, saya masuk order sekarang market. Lepas tu, biarlah market tu buat apa dia nak buat. Yang penting saya dah ada order, saya dah ada SL. Dia nak jadi apa, tak kisah. Faham? Jadi basically saya memang core saya EW. Saya trade pun memang guna EW. EW ni elite wave lah. Saya rasa rata-rata yang baru memang tak tahu ataupun tak pernah dengar. Kan? Sebab rata-rata yang saya tanya kan, saya contact, Assalamualaikum tuan. Tuan trade pakai apa? Saya pakai SNR. Tuan pula trade pakai apa? Saya jawab lah EW. EW tu apa? Saya cakap lah kelas EW saya RM10. Kelas apa tu bang? Oh, kelas tak handsome tak apa, janji kaya. Terus dia block saya. Aduh, sedih saya. So sejak daripada tu saya tak nak cakap kat orang saya trade pakai apa. Kena block. Aduh. Cakap tak handsome, tak janji kaya pun kena block. Memang sedih lah saya. Ni Cikgu Afiq yang kat SNES dulu ke? Cikgu Afiq yang kat SNES dulu tu, saya lah daripada dulu sampai sekarang. Ni FB saya. Ni FB saya. Muhammad Afiq. Okay, ni FB saya. Saya tengok baru-baru ni saya pergi. Saya pakai baju JDT lah guys. Orang Johor ada orang Johor. Tadi Mat orang Terengganu kan, malah nak bahan dia kan. Semalam saya malah nak cakap kat dia. Ada geng Johor tak dalam ni? Ada geng Johor tak? Saya geng Mat. Okay, walaupun kita kan dalam bola ni kan, kita gaduh-gaduh kan. Tapi jangan sampai kita putus persahabatan. Okay, putih ada. Geng Menu saya. Geng Menu. Saya bukan geng Menu. Saya geng Manchester United. Bukan Menu Manchester United. Tapi bosan lah minggu ni EPL postpone. Set up. Gomo Kelantan Gomo tagline set kita jangan pecah tu. Mana lah? Kelantan ke Terengganu? Set kita jangan pecah. Pecah. Oh, Kelantan. Okay. Set kita mandi lanjir. Mandi lanjir ni mandi telanjang kan? Mandi bogil kan? Saya mati-mati ingat Cikgu Afiq orang Ganu. Mana ada. Tak pernah cakap pun lorat Ganu. Saya IC IC saya tengah tu 56 tau guys. 56 negara mana? Siapa tahu? IC saya tengah-tengah tu 56. Melaka 56 KL, betul. Saya orang KL. Kan? Tapi kenapa saya sokong Johor? Sebab anak pertama saya kan, masa nak lahir tu, saya nak sangat dia lahir 01.
Sebab saya kan 2016 saya hilang, saya silentkan diri saya bertenangkan diri saya duduk Johor kan. Duduk Johor. Jadi saya tengok kan environment, culture kan. Apa yalah 4 tahun duduk Johor tengok kan PRU, tengok apa Sultan punya Sultan Johor punya bakti lah, jasa-jasa dia kan dekat orang-orang Johor kan. Orang lahir 01 je yang boleh beli tanah. Faham tak? Kalau nak beli tanah dekat dalam Johor kan, kau kena lahir 01. Jadi saya fikir-fikir kan, ish. Ataupun ada juga rezeki orang dapat tanah kan sebab dia anak jati Johor. Jadi saya fikir Daniel jadi anak jati Johor lah. So saya pun sokonglah Johor. Dan saya tak nafikan lah dari segi gameplay, dari segi pengurusan bola, JDT ni lain macam sikit kan. So ni FB saya siapa yang belum berkawan dengan saya lagi tu. Siapa-siapa nak berkawan dengan saya tu bolehlah add saya. Yang nak berkawan, nak berkenalan. Sepatutnya dah boleh tau. Along. So kita orang memang tengah test. Kenapa tak boleh? Jadi kalau korang nak belajar Elite Wave, korang boleh buka je YouTube saya. Okay? Ni YouTube saya. Tak adalah ramai subscriber macam student saya. Kalau student saya tu dia punya subscriber gila. Student saya ni. Ni subscriber dia memang mahadewa punya. Ada YouTube ke? Ada. Tapi tak ramai subscriber. Ni Ahmad Daniel ni saya punya student lah. Tengok kalau kita tengok kat sini kan, ada pakai Techfil juga kan. Cikgu dia pakai Techfil, dia pun pakai Techfil. Dan subscribe cikgu. Ahmad Daniel ni student saya. Kalau saya punya YouTube, saya dah buat YouTube ni daripada bila tau bang? Daripada 9 tahun lepas bang. Daripada 9 tahun lepas lagi saya dah buat YouTube ni. Maknanya saya buat bukan untuk konten, bukan untuk duit, bukan untuk kejar ads ke apa. Saya buat more kepada aku tahu hari ni, aku tahu benda ni, aku nak share. Jadi medium yang paling terbaik waktu tu YouTube. Cikgu apa namanya ni? One Punch Academy. Tapi dah lama tak update. Tunggulah satu hari nanti saya dah balik kepada dunia saya update YouTube pula lepas ni. Dah lama tak update. First video saya pada 9 tahun yang lepas. Masa ni saya macam korang tercari-cari sana, tercari-cari sini. Lepas tu saya jumpa satu benda yang macam wow. Wow. Saya pun cuba buat video dia dan saya share. Lepas tu saya cuba buat video macam mana nak ubah Fibo, cara-cara menggunakan Fibo, buat Fibo. Jadi satu masa dahulu nama saya dah sinonim dengan Afiq PBT, dah sinonim dengan nama Afiq Fibo. Tu semua nama-nama sinonim yang orang panggil saya. Kalau saya tengok kat sini, saya kenal cikgu zaman PBT. Jadi yang kenal saya daripada zaman PBT mesti tahulah saya punya jalan cerita up and down kan. Yang mana baru kenal saya sekarang bukan zaman PBT, nampaklah saya dah dekat level macam ni. Yang mana kenal saya zaman PBT tahu saya punya level up and down macam mana. Pihak berkuasa tempatan ke? Bukan. Ya, memang kita ke depan. Tapi kadang-kadang kan, bila kita sentiasa ingatkan kejadian-kejadian lama, ianya akan menjadi satu petanda, satu benda pada saya yang mana aku tak nak ulang balik benda tu. Macam tu. Ni nota saya boleh je download. Cari je PBT, Afiq PBT, Ibu PBT ni. Tapi saya sentiasa suka ingatkan diri saya pasal benda tu. Faham tak? Supaya saya tak lupa asal usul.
Kan kita satu masa nanti kita dah dapat kesenangan pula. Contoh saya cakap jujur sekarang ni saya hidup dalam keadaan yang dah ada sedikit kesenangan. Okay, saya dah ada sedikit kesenangan. Jadi saya tak nak lupakan benda tu sebab benda tu akan jadi saya punya blok. Kan? Kalau saya melupakan benda tu, saya akan jadi satu manusia yang dah lupa daratan. Sebab tu saya tak nak lupakan kisah tu. Walaupun memang kisah tu kisah yang teruk, kan, pada saya itulah saya punya journey, experience saya, pengalaman saya dalam trading. Dojon ni. Nak buat apa pula ni? Nak reverse ke? Itulah. Tadi tak nak exit. Padan muka. Sekarang ni saya tengok contoh lagi saya nampak setup. Nampak tak saya nampak setup ni? Contoh saya nampak market naik, market turun. A, B. Contoh. Saya nampak A, B. Saya assume je tu A, B. So saya akan buat apa? Saya akan tarik Fibo. Sini ke sini. Okay, tengok FE 100. FE 101 kat sini. Sekarang ni market kat bawah dah tak cantik lah. Kalau dekat FE 100 tadi agak cantik gak lah kalau saya nak henjut. So kalau ni saya boleh letak SL kat sini. So yang ni saya boleh pindah SL saya kat sini. Macam tu lah. Trade. So setup saya yang ini. Dia nak fly cikgu. Biarlah dia nak fly. Saya nak hold je sell ni. Dengan setup saya yang kali ni ada A, B, C ni. Dia kalau dia dapat naik atas ni sikit, saya cuba henjut lagi sikit. Sini SL berapa pip ni? Berapa pound ni? Saya punya SL adalah 8 pound. Saya ada 30 pound, 38 pound. Boleh lah. Boleh lah henjut lagi bosan-bosan ni. Ada 17 pound, okey. Letak SL siap-siap. Dah tenang. Bum, pop, 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 pop. Jatuhlah engkau. Sinilah engkau. Janganlah naik. Jatuh. Aduh. Alhamdulillah. Tapi saya tak nak exit. Saya nak hold. Ya, website TechFuel Jam sebab sekarang ni tengah kacau dengan SC. Kita orang tengah tukar domain. Tengah minta HQ tukar domain. So, diorang tak boleh block lah. Okay. So, sambil-sambil tu saya nak share kat korang basic je. Bukannya full ni tak panggil full ni motif wave. Okay, korang kena faham dalam elite wave dia ada dua jenis. Satu motif, satu corrective. Tak payahlah tengok pasal market tu, kita dah masuk order, kita dah letak SL, kita pergi main game. Kalau korang tak nak main game, korang layan Zoom saya sampai habis. Ada yang nak layan Zoom saya separuh jalan je, betul nak keluar. Saya boleh keluarkan siap-siap. Ada ke? Okay. Kelas elite wave ni kalau kat luar mahal lah guys. Saya untuk student saya, untuk klien-klien di trade fee saya ajar je. Tapi dia tak boleh lah satu malam saya nak ajar semua. Kan? Takkanlah satu malam saya nak ajar semua. Dia tak boleh. Dia kena sikit-sikit. Korang kenal sikit-sikit dulu. Korang kenal dulu sikit-sikit. Nanti korang akan faham. Jadi korang kena sentiasa join Zoom. Tapi bila waktu saya, itu adalah rahsia. Sebab nanti korang akan pilih. Oh, saya nak join masa Afiq je lah. Masa orang lain saya tak nak join. Saya tak boleh. So hari ni, hari saya. Minggu depan, belum tentu lagi hari siapa. Saya pada hari apa? Rahsia. Okay. So, bila kita bercakap pasal elite wave, korang kena faham dua benda ni je. Motive wave dengan corrective wave. Okay. Motive wave ni, dia punya sifat berbentuk trend. Kan? Orang selalu cakap, trade with trend. Trend is your friend. Follow trend. Tapi trend tu macam mana kita nak identify? Faham tak? Macam mana kita nak identify trend?
So syarat elliott wave, kita nak identify trend dengan melihat ataupun mencari motif wave. Macam mana kita nak tahu itu adalah motif wave? Simple. Dia mesti kena ada wave 1, dia ada wave 2, dia ada wave 3, dia ada wave 4, dia ada wave 5. So kalau ada movement dalam market seperti ini ataupun seperti ini, yang mana dia ada 5 wave, okay, itulah trend. Faham? 1, 2, 3, 4, 5 maknanya keseluruhan ini adalah trend. Keseluruhan ini adalah trend. Dan keseluruhan ini juga adalah trend. Ni basic dia dulu. Tak payah cerita pasal wave dalam wave lagi. So basically ini kita panggil sebagai uptrend market. Okay, ni uptrend market, ini downtrend market. Okay, jelas? Boleh faham? Jelas? Yang ini adalah uptrend market, yang ini adalah downtrend market. Senyap pula. Dah lah. Market jatuh, uptrend market, market naik adalah downtrend market. Jelas? Jelas. Guys, simple error pun korang tak sedar. Ni simple, cikgu sengaja letak error ni. Tak ada siapa nak tegur. Tegurlah. Kat situ kita nak tengok orang tu confident ke tak dengan dia punya kefahaman. Tegur. Walaupun saya cakap, ini uptrend. Cikgu, ya ke cikgu? Ni downtrend. Bila ada conversation yang melawan, itu bermaksud you ada kefahaman. Saya cakap jelas. Jelaslah korang. I just want to test you guys, okay? Nak tengok korang sedar tak sedar? Tapi malangnya tak sedar. Dan kalau korang sedar pun korang senyap je tak bagi tahu saya. Kalau belajar dengan saya suka mengajar benda yang salah. Sebab saya nak tengok ada tak orang tegur saya. So kalau you all tahu itu salah, tegur. Saya bukan maksum yang tak boleh tegur. Okay, bukan soal tak tahu EW. Ini downtrend kan, pergerakan tu jatuh. Ini kan basic trend jatuh. Cuma kita kira 1, 2, 3, 4, 5. Ini pergerakan tu tengah menaik. Kita kira 1, 2, 3, 4, 5. Okay, structure market, basic structure market. Uptrend market. Macam tu. Downtrend market pun macam tu. Downtrend market. Macam ni lah. Ni uptrend. Ni downtrend. Betul tak? Sebaik dah ada orang jawab salah dah. Saya suka test. Okay, saya suka test. Supaya korang tak terima bulat-bulat apa yang seseorang tu mengajar. Faham tak? Kita ni ada akal dan fikiran untuk membuat due diligence. Saya bukannya nak buat tazkirah ke kan, ceramah kan, Dr. Fazilah Kamsah kat dalam ni kan. Tapi saya nak membetulkan. You all kena stick. Cikgu, salah cikgu. Kena fight betul-betul. Salah cikgu, salah ni, salah. Semua tengah sedak-sedak DJ, ya ke? DJ jatuh ke? Lah. Dia boleh jatuh pula. Saya tak nak dia jatuh, saya nak dia naik. Sebab saya nak profit kalau dia naik. Kan? Saya tengah sell, saya mestilah profit kalau dia naik. Betul tak saya cakap? Nampak bagus. Saya suka orang yang tegur saya ni. Bagus. Teruskan Teruskan menegur. Bukan satu kesalahan untuk menegur.
Kalau benda tu salah, tak salah kan nak tegur. Dan saya dah ceritakan kenapa saya masuk sel. Siapa follow tadi? 2 kali dah saya sel ni. Penat lah. Kalau tak follow. Dan TP kat mana? TP kat mana bang? TP kat mana bang? Saya tengok dekat sini bang. Saya punya account Tadi 38 pound. Sini ada 46 pound. 48 pound. Kalau abang tanya saya TP bang. Saya punya TP kat sini bang. Ini nafsu saya. Tapi bukan nafsu korang. Bukan nafsu abang-abang. Bukan nafsu kakak-kakak. Ini nafsu saya. So kalau korang tak ada nafsu sebanyak ni, cabut je lah. Benda dah profit guys. Guys, awet dah lalu depan mata kita minta nombor phone kita. Takkan kita nak tolak guys. Guys, awet datang kat kita minta nombor phone. Takkan kita nak tolak guys. Sama je konsep dia. Dah profit, takkan tak nak ambil guys. Terpulang. Saya tak nak bagi suggestion. Paksa tolak cikgu kalau bini kat sebelah. Alah, cakap kat bini nak pergi tandas dulu. Jangan tolak mentah-mentah. TP kat mana cikgu? Titik. Kalau awak nak ikut saya punya TP, saya nak TP kat sini. Tapi memandangkan capital saya yang tak berapa nak ada, kan? Memandangkan capital saya yang tak berapa nak ada ni, mungkin saya boleh ambil dulu kot 50 pound ni. Ambil lah dulu. Tunggu ada setup yang besar sikit ke kan. Saya cabut dulu. Dah ramai-ramai sangat tanya, saya cabut je dulu. Dah ambil. Settle. Ambil. Jangan pening-pening kepala. Guys. Trade is simple. Ambil. Tak nak ambil banyak, ambil sikit. Sekarang ni saya nak marah market. Menyesal lah aku tutup. Kalau aku tak tutup tadi, kalau lah aku tak tutup, andai dapat ku putarkan waktu. Cikgu MTM1 je. Ya Bang Zahar, saya MTM1. Dan saya nak TP, saya tak tahu nak TP kat mana. Itu masalah saya. Tapi saya tahu cara nak NT dan saya tahu cara nak cut loss. Saya tahu SL level saya lah. Macam tu. Dan saya stick lah dengan saya punya setup. Alip sell kat atas ni. Saya nak sell kat atas ni tadi tak sempat. BRN 31500 boleh bounce tak cikgu? Possible. Possible. Market ni possible. Dia nak naik boleh, dia nak jatuh boleh. Tapi bergantung kepada kita lah kan. Saya sekarang ni kan, saya nak tengok apa tahu? Saya nak tengok structure. Jangan nak follow besar-besar. Kalau korang nak follow, korang nampak ni structure market jatuh. Lepas tu market naik. Follow dia punya wave. Jatuh lagi. Naik lagi. Jatuh lagi. Nampak tak ada 5 wave? 1, 2, 3, 4, 5. So ini adalah trend apa? Down kan? Jadi bila dia dah buat satu downtrend, dia market mesti akan menyusuli dengan ini. So dia mesti akan ada satu kenaikan pula. Di mana selepas dia jatuh, selepas dia dah jatuh, 1, 2, 3, 4, 5, kita tunggu dia habiskan kejatuhan, dia mesti akan ada kenaikan pula. Dia akan naik buat A, dia akan jatuh buat B, dia akan naik buat C. Dia mesti macam tu. Market ni dia berulang-ulang. Cycle dia berulang-ulang. Dia akan ada A, B, C. Nanti saya beduk lah dekat C ni pula. Yes, correction menaik lah sebab kejatuhan ni nampak ni dia naik balik. Kan? Saya nak masuk kat mana ni? Saya nak masuk kat mana ni? Okey, Abang Zaki, no problem. Nampak tak? Dia dah buat korektif dah. Nampak tak? Kan saya cakap tadi, dia dah jatuh 5 wave. Dia mesti kena naik. 1, 2, 3, 4, 5. So dia mesti kena naik. Sekarang ni saya nak
beduk kat mana? Tengok structure market saya. Apa structure yang saya ada? Low paling bawah ni. Okay. Market dah berjalan sampai sini. Kemudian market pernah jatuh sampai sini. Katakan saya nak ambil. Nampak tu? Keramat lagi. Tak apa. Keramat lagi. Saya nak try sell lah. Bosan lah. Sell satu kali. SL atas ni. La ilaha illallah. Trade is simple. Kalau korang boleh jadikan dia simple. Tapi saya tak yakin. Saya rasa dia nak turun naik balik ni. Saya tutup dulu sikit. Betul saya nampak sekarang ni ada structure apa. Nampak tak dia dah buat lagi structure. Understand the market structure. A. Okay, A. Jatuh ni kita anggaplah dia B. B. So now kita dah ada another plan. Kat mana aku nak sell lah sekarang? Kat mana lah nak sell? Kita tarik Fibo ni. Tarik sini. Pergi sini. Pergi sini. Dah, tunggu je. So sekarang ni saya tunggulah pula. Kalau saya nak sell lagi pun. Kalau dia buat new low lagi ataupun dia break low. Okay, saya indah Fibo saya. Sebab saya nak sell. Kalau saya nak tunggu sell, saya nak tunggu dia zone dalam ni. 3 zone saya ni. Tarik lagi Fibo, adjust lagi. Adjust lagi zone. So saya tunggu zone saya. M1 saya tunggu zone saya. Kalau dia masuk zone saya masuk lah. Saya masuk, saya letak SL. Saya tak payah fikir-fikir dah pasal market. Kalau dia nak naik, dia naik masuk zone saya. Tak apa saya bosan-bosan, saya letaklah PO kat kawasan-kawasan mana saya nak letak. Saya letak sini je lah PO je. Saya kira SL dulu. 40 pip boleh lah. Layan sahaja. Sell limit. Situ satu. Sini satu lah. Buat-buat ada. Buat ada. SL mana? SL sini. Saya letak siap-siap SL kat atas ni. 31,748.42. 31,748.42. Okay, tadi ada orang tanya saya, cikgu macam mana saya nak dapat e-book macam mana cikgu boleh sampai level sekarang? Okay. Kalau korang tengok saya trade sekarang ni pun, korang ada nampak tak saya ada fear? Korang nampak tak saya takut-takut dengan saya NTA nak sell ke nak buy? Takutlah. Nampak tak saya ada fear? Yes, sebab nak pergi jauh, okay? Nak pergi jauh dalam trading, you all cuma perlu buang fear je. Fear of losing. Tak sell lagi, baru letak PO. Sebab cikgu nak pergi sambung share dekat sini. Takut korang terlepas. Kan? So kita letak je lah PO siap-siap, perangkap dekat atas ni. Tarik je Fibo, korang buka chart M1. Buka chart M1 macam saya. Nampak ni ada structure naik, satu, turun satu, tarik Fibo, zone dia sini. SL sini. So from time to time kita monitor. Saya monitor dekat monitor saya sebelah. Okay. So basic dia macam tu. Apa yang saya nak buat sekarang ni, saya nak sell lagi sekali dekat C tu pula. That's why saya tarik Fibo. Okay, sekarang ni saya tunjuk kat korang kan. Kalau dia buat new low, saya kena delete PO tu. Tengok ni macam ni contoh. Contoh. Sebab tu saya tak minat PO So kalau dia turun lagi macam ni, nampak tak? Level kita dah berubah. Nampak? Level kita dah berubah. So PO saya pun kena ubah juga. PO saya kena ubah. Yang ni pun saya kena ubah. Saya nak zone dia je. Ni zone saya. Tapi kalau dia buat low ataupun dia break slow, PO ni kena delete. Dah tak valid. Ubah lagi, dia turun lagi kat bawah tu. Adjust lagi sikit. Adjust lagi sikit. Agak-agak je. Risk kita dah ada. Risk kita dah tahu kat mana.
Nampak tu? Mai datang, mai datang, mai datang, mai datang singgah, mai datang singgah. Dow Jones, mai datang singgah. Tapi kalau dia buat new low, saya tak boleh masuk order tak. Maksudnya setup saya dah habis lah. Macam tu je trade. Kau kena yakin. Cerita dia kau kena yakin. Ni low ni masih lagi tak boleh buat new low. Nampak tak? Structure basic market. Basic market. Okay, kalau saya tulis dalam nota, basic market ni low. Ini high. And ini mungkin HL. Apa HL? And mungkin HL. Tapi kalau dia breaks, dia dah jadi LL. So, saya nak padamkan lukisan. Dan automatic ni pun saya kena padam. Sebab ada new low. Bagi dia buat kerja dulu. Tenang-tenangkan fikiran balik. Tak, bukan tukar arah. Dia mungkin nak buat wave 3 dalam sub wave kecil. Dia bercerita wave dalam wave pula. Abang faham tak? Pening jugalah nak ajar elok wave ni. Tapi sebenarnya boleh. Dia kena form to time. Form time to time. Nanti saya share slow-slow. So sekarang ni saya nak korang faham basic dia dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Market mesti akan ada A, B, C. So kalau katakan kejatuhan ini dia buat B, tapi dia melebihi low ni, dia jangan kita ambilkan dia. Ya, kita kena tunggu structure berikut. Okay, dia macam ni. Yes, memang confirm dia akan buat wave 4. Cuma dia akan buat wave 4 untuk time frame M1 lah. Macam sekarang ni nampak ni. Okay, korang tengok jelas-jelas structure naik dan jatuh. Okay, kat sini ada dua kemungkinan. Okay. First kita alert level low ni breaks. Nampak? Dia tak break Dia equivalent. Low dia 31618.15. Low yang ini 31618 31618 31618.65. 31618.15. Oh, dia break. Dia break. Maknanya ada new low kan. So bila ada new low ni, dia ada dua kemungkinan. Takut korektif dia tengah buat sekarang ni. Sebab dia ada beberapa jenis korektif. Ni topik lain pula. Corrective wave dia ada beberapa jenis. Saya tunjuk. Lambat ni. Dia ada beberapa jenis. Dia ada zigzag, dia ada regular flat, dia ada expanded flat, dia ada running flat, dia ada triangle. So ni dia punya beberapa jenis dia. So kita kena tengoklah apa bentuk pattern yang dia bakal buat kat sini. Sebab macam-macam boleh jadi kat sini. Cikgu, misalnya sedang downtrend and dah buat 5 wave. Dia buat correction. Correction tu biasanya maksimal berapa wave cikgu? 3. Dia boleh pergi macam ni. Ni dah masuk sequence sikit 3. Dia boleh pergi tambah 4. Dia boleh pergi sampai 7. Okay, dia tambah 4 lagi. Dia boleh pergi sampai 11. Tapi dengan syarat, dengar ni, dia ada syarat dia. Dengan syarat korektif yang berlaku ni, katakan dia naik, dia tak melebihi high ni. So dia valid je. Okay, sekarang ni saya nak assume ni 1, ni 2, ni 3, ni 4. Saya assume lain pula, ni 5. So market dah ada 5 wave. Ni korektif yang baru. Dia dah buat ABC kat saya. Okay, dia dah buat ABC kat saya. A, B, C. Saya nak tunggu kat atas ni. Yes, bukan tak lebih daripada trend volume. Tak lebih daripada permulaan dia bergerak. So sekarang ni saya punya assumption market sekarang ni 1, 2, 3, 4 kat sini, lantak dia 5 kat sini. So ni dah naik ni dia buat A. Okay, dia jatuh ni dia buat B. So kalau dia naik sampai C ataupun dia masuk dalam zone ni, saya nak sell.
So sama-sama kita nantikan Tapi kalau dia jatuh terus, cerita dia kalau dia jatuh terus, so saya tak boleh sell lah. Okay, sebelum tu saya nak tanyalah daripada kita start tadi pukul 9 okay, kita start pukul 9 tadi. Okay, sampai sekarang korang profit tak malam ni? Berapa korang profit malam ni? Cuba SS sikit, cuba bagi tahu saya sikit, cuba kongsi sikit. Kok saya boleh bagi setup yang lagi best lagi lepas ni. Saya masuk terus. Saya masuk lagi. Saya nak letak SL atas ni je. Atas tu je SL. Jangan takut. Letak SL sikit. Tak je SL 31077674. Dan copy, paste. Paste lagi. Letak lagi SL. Masukkan lagi layer sikit lagi. Letak SL sini. Atas ni sikit lah. 31707, 31078 lah. Sap-sap soy lah. Jangan ada dekut sangat. Saya sell. Saya sell, letak SL situ. Saya biar market nak buat kerja. Kalau kena SL, tak apa. Saya tahu market setup ada lagi. Alhamdulillah profit Pak Dogol. Mantap Pak Dogol. Saya cuba sell lagi sekarang ni. Kalau dia kena SL, tak apalah. Kalau kena SL pun saya dah ada indikator saya. Bagi tahu saya rugi. Berapa pound ni? 8 pound je. So the thing is, okay, dalam trading ni, you all kena yakin dan confident. Korang kena yakin dan korang kena confident dengan apa yang korang nampak. Macam mana saya confident dengan apa yang saya nampak? And saya takkan ada rasa sakit hati, pedih kalau dia langgar SL saya. Saya tahu yang saya salah. Kalau dia langgar tu. Sikit lagi dia nak langgar. Patutnya kena tambah lagi ni sebab ada spread kan. Patutnya kena tambah lagi ni. Ni dia boleh makan dulu lah. Padahal dia tak langgar lagi nampak ni. Nak. Apa kesilapan kecil ni saya nak sell lagi sekali tengok. Letak SL atas sikit bagi ada spread. Macam itulah lebih kurang. 31712 ke. Sell lagi sikit. Sebab ada spread kan. 31712. 31712. Anggaran lah. Kalau kena ni memang betul-betul salah. Sebab dia dah memang langgar saya punya FE 161 tu. Macam tu. Ni lepasan ni kot daripada sini dengan sini dengan spread. Lepas lah kot. Ni low. Ni structure. Ni structure. Dah. Now saya biar je market nak buat apa. Saya takkan ada TP dalam trading saya memang tak ada TP. Tapi saya akan ada SL. Dan itu benda yang paling wajib saya akan letak dalam trade. Setiap kali saya trade, saya akan tahu saya akan entry saya tu saya dah tahu dah. Aku nak entry dekat sini, aku nak letak SL dekat sini. Sebab sebagai seorang trader, korang kena ada 3W. Siapa tahu 3W ni apa? Why, when, where. Betul. Okay? Why, when, where. 3W ni korang kena ada. Kenapa? Di mana? Dan bila. So nak korang nampak korang faham tak macam mana cara saya trade? Mudah tak sebenarnya? Senang tak nak faham? Tak payah faham EW yang rumit-rumit dulu. Fahamkan macam mana basic saya je. Ni cara saya trade. Nampak macam mudah cikgu? Cuba amalkan.
Kau nampak market jatuh 2, 3, 4, 5. Okay, kau nampak dia naik, kau nampak dia turun. Okay, kau assume yang ini. Ini assume dia C. Kau assume dia C. So kalau kau nak assume dia C, kau nak sell dekat kawasan ni, kau tahu kau kena letak SL dekat mana. Sini SL korang 161. Dah. Simple SOP. Dia langgar, it's okay. Lantak dia. And kalau dia langgar, memang kita salah. And kalau dia tak langgar, kita boleh dapat profit. Bila kita sell, stop loss kita kena tambahkan dengan spread. Itu yang cikgu tersilap tadi, nampak tu. Kan? Tak, Fibonacci expansion. Ni Fibonacci expansion ni. Fibo 3 kaki ni. Okey, Abang Hairudin. So siapa yang nak follow saya, follow sell boleh. Tapi SL atas tu. SL jangan ubah. SL jangan ganjak-ganjak. Saya letak sini je. 31712. Kalau kena SL saya dah letak dah. Risiko saya adalah 9 pound. Okey lah tu. 9 pound. Kalau kena, it's okay. Kita cari setup lain lagi. Kalau tak kena, kita huri. Waalaikumsalam Aziz. Alamak, abang baru join ke bang? Kita orang ni dah makan profit ribu-riban lah malam ni bang. Saja je melawak bang Kita memang sell tadi. Duk melayan market sell. Oh, yang duk tadi dah dapat. Alhamdulillah. Ni pun saya masuk sell ni. Saya tunjuk macam mana cara saya trade. Maknanya trend tu mesti 5 wave cikgu. Ya betul. Saya siap beli jet peribadi lagi dengan profit hari ni. Kah. Amin. Takkanlah soldier tak boleh beli jet peribadi kan. Manage MU pun dah dapat berapa banyak duit dah. Soldier pun boleh belajar bahasa Melayu Kau ingat apa? Nampak tak? Profit lagi kita ni. Sikit ke banyak bukan soal dia. Yang penting profit tak? Yang profit ni lah yang nak jadikan kita punya nafsu kan. Tamak nak ambil ke, tak nak ke, nak hold ke, nak apa ke. Alhamdulillah setup jadi cikgu. Sebab kita follow trend. Trend memang tengah jatuh. Kenapa kita nak cari? Bye. Saya lepas MU pecat saya join trade under Abah masa Abah datang fan meet dengan Grid dekat London. Oh betul lah Abah pergi London hari tu. So nanti kalau cikgu pergi London, cikgu nak jumpa Old Soldier ni pula Cikgu nak jumpa Oh guys, profit lagi dah guys. Rezeki kan malam ni kan. Market malam ni dengar cakap kita kan. Dapatlah profit macam ni. Tapi basic dia, yang saya nak share dengan korang, ni je. Ini pula. Ini je. Korang kena understand benda ni. Tak payah lagi lah korang nak masuk level understand benda ni. Ni jauh lagi perjalanan korang ni. Nak kenali market betul-betul ni. Nak masuk level ni. Level ni apa dia? Level ni. Dalam wave ada wave. Level ni dekat mana lagi? Dekat saya punya goal pula. Kat goal saya. Ni. Level wave dalam wave. Tak payah tengok ini. Tengok ini. Ni antara level lain. Extreme. Wave dalam wave. Jadi tak market macam mana yang saya predict untuk goal? Market kat bawah kan sekarang? Level ni level ayah pin tau. Nak dapat kena minum air kaki dia dulu. Saya pun minum air kaki Abah. Korang pun kena minum air kaki Abah. Melawak Kau jangan ambil serius pula Tiba-tiba kan pergi PM Abah. Tadi kan Cikgu Afiq kata kan,
Saya kalau nak power, saya kena minum air kaki abah. Ngamuk abah nanti kat saya. Kau jangan buat perangai macam tu pula Jadi terjun kau-kau. Saya punya view based on EW. Saya memang ada, okay, view saya ni pun saya siap bercerita lah guys. Selamat pagi, nama dah tak update FB ni. Saya update pada bila ni? 10 Mac. Pada 8 bulan 3, saya ada update. Kan? Sell gold, letak SL dekat 2039. Sell area 2039, letak SL 2075. Market buat rejection, bla 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 bla. Expect market will decline in bla bla bla. Wave down mencari almost lower B or bla bla bla. Based on time theory kan, dilihat gold masih tidak lengkap, kita akan masa korektif. Lebih kurang 100 hari dan lebih lagi penurunan untuk melengkapkan major korektif. Hingga dekat sini. 100 hari daripada saya tarikh saya tulis ni. 9 hari bulan 3. 100 hari. Kita dah lebih daripada 100 hari. Lebih 100 hari bang. Kan? March, April, Mei dah 90 hari lebih kurang kan. Jun, Julai, Oktober, September lagi-lagi dengan dah ditambahkan lagi dengan fundamental yang bagi tahu kat kita yang market memang nak jatuh. Kenapa nak buy? Dia jatuh. Dia naik nak buy ni, nak pancing kita ni. Mungkin dia boleh naik balik kan. Dia nak buat retracement besar lagi. Tapi kalau ikutkan tadi basic kita dah profit. Kan? Dari sini kita entry, SL dekat sini dah profit lebih daripada risk kita. Kan? Katakan kita entry tadi kat sini. Apa ni Afiq? Mana ada TP? Katakan saya letak, kita pakai risk reward kan. Risk dengan reward. Ini risk saya kan. Contohnya risk. Market dah terjun sama dengan reward saya 1:1. Tapi siapa yang tak ambil? Awak yang tak ambil. Saya pun tak ambil. Padahal muka. Okay. So, motif korektif. Jadi basic dia ni je. Kau nampak ada market jatuh 5 wave. Okay, macam mana nak start dengan 5 wave ni? Siapa nak tahu jawapan? Macam mana kita nak start? Daripada mana kita nak kira ni? Jeng, jeng, jeng. Nak tahu cikgu? Okay, senang je Saya share. Okay, bila market dah jatuh 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Kan? Kita jangan fikirkan yang ini. Kita nampak pula market dah naik. Dia buat A, dia buat B, dia buat C. Okay, lepas tu tiba-tiba baru market jatuh balik. Dia buat jatuh balik. 1, 2, 3, 4, 5 kan. So kita boleh ambil daripada sini. Tak salah. Kita nak ambil daripada sini pun tak salah. Faham tak? Bucu dia ni nak ambil permulaan tak salah. Janji dia bucu dia. Maknanya betul-betul high yang tertinggi sebelum dia jatuh ni. So dah ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan kalau kita nak masuk, kita baru boleh cari dia punya ABC kat sini. Cari dia punya A, dia cari B, cari C. Henjut dekat C tu. Betul market akan jatuh lagi. Market akan jatuh lagi. 1, 2, 3, 4, 5 lagi. Dia akan henjut lagi ABC. So persoalan dia, takkan sampai selama-lamanya market ni jatuh macam ni. Betul tak? Takkan selama-lamanya macam ni je kan? Senang sangat trade tu. So, di sinilah kita kena faham. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, nampak tak apa market buat lepas 5 wave? Apa market buat lepas 5 wave? Market akan naik balik. Betul? So, sekarang ni, benda yang samalah. 1, 2, 3, 4, 5 ni dia telah menjadikan 1 besar. Kenaikan ini dia telah menjadikan 2 besar. Kejatuhan ini dia telah menjadikan 3 besar. So, kenaikan yang ini dia telah menjadikan 4 besar. So, kejatuhan yang ini dia telah menjadikan 5 besar. So, memang patutlah market tu naik balik. Dalam kadar yang besar pula. Dia naik A, dia naik B, dia naik C balik. Dia buat korektif balik keseluruhan ni. Dia akan mengkorektifkan balik. Sebab tu kena faham cycle. Profit lah guys. Profit lagi. Dah berapa dah risk reward kita? Dah 1:2. Kau nak tunggu apa lagi? Cabut lah.
La ilaha illallah. Cabut. Market ada lagi. Dah. Tak susah kan nak disiplin? Yang susah nak disiplin. Okay, dapat sesuatu malam ni? Apa yang korang dapat malam ni? Cuba bagi tahu saya. Ngam-ngam saya exit dia naik, guys. Oh, Alhamdulillah. Thank you, cikgu. Lepas phase 1, mantap. Oh, awak hentak account prop main kat sini. Account TFV tak nak beduk. Okay, lepas ni saya nak ban nama Ismail ni. Ada tengah hold. Oh, mantap. Saja je melawak. Janganlah terasa, bang. Alah, bang. Tapi seboleh-bolehnya, take lah dekat Takefield. Ada yang belum ada account Takefield dalam ni? Alhamdulillah dapat. Nampak senang cikgu tu. Macam Tori getah. Nak duit Tori. Dah cukup keluar. Sebab tu cikgu beralih kepada Dow Jones. Sebab dia punya volatility dia tu, cikgu sangat suka dan cikgu tahu nak manfaatkan dia macam mana. Guys, malam ni kita profit tak semua, guys? Belum. Account Prime tak start lagi. Kalau katakan korang ada minat lah kan. Kalau korang ada minat nak invest dalam PAM. Kalau korang minat lah kan. Kalau korang minat. Cerita pasal minat. Ya ampun, apa masalah dia? Ni. Dia kena masuk ikut website ni. My manage account. Ni. Kalau korang minat. Okay. Kalau korang berminat nak invest dalam ni. Okay. Okay. Korang tekan je link ni. Okay. Tekan je link ni. Pengap. Lepas tu terus tekan invest. Nak invest berapa tu terpulang. Hari tu ada orang invest 50, tapi sebabkan saya tak jalan lagi, dia pergi dah cabut dah. Saya tak jalan lagi lah sebab market tak cantik. Kalau market cantik baru saya jalan. So korang tekan je link tu, korang tekan invest. Minimum nak invest 15 pound. Okay. Kalau siapa yang nak follow je. Kalau tak ada yang nak follow, saya tak jalan lah. Korang tekan link tu, tekan invest. Simple as that. Okay guys. So simple. Market kan ni nampak ni market buat apa? Kau nampak tak market buat apa? Okay, market dari sini. Jatuh. 1, naik. 2, jatuh. 3, naik. 4, jatuh. 5. Yes. Dan nombor 5 Video dulu cikgu, mantap-mantap. Jadi kita tahu dia akan naik buat A, dia akan jatuh buat B, dia akan naik buat C. Henjut balik kat C atas. Okey, Giordano, tahulah profit banyak. So malam ni yang dapat live take dengan saya, alhamdulillah semua profit kan. Yang mana tak depo tu bukan rezeki korang lah. Yang mana masuk CCTV tu rezeki korang, at least korang dapat ilmu. Okay. Yang mana kalau rasa nak terus support saya dekat Takefield, boleh buka account dekat Takefield. Kalau nak support saya lagi, buka account under saya. Pun tak ada masalah. Jadi saya nak beduk lagi, saya tunggulah lagi setup. Tak ada setup, saya tak payah masuk. Korang kena belajar faham bila ada setup, bila tak ada setup. Bukannya setiap masa buka MT4 tu nak beduk. Dah kena marah pula dah. Profit boleh lah marah-marah kan. Kalau tak profit tadi, saya dah tutup Zoom lah. Sebab kalau join live trade dengan saya, memang saya akan explain why, when, where.
Tiga benda ni saya akan cerita kenapa. Jadi saya tak nak orang follow saya, sell lah, sell. Ikut suka sebab tak ada sebab. Cikgu tak ada guna SNR je, tak ada. Cikgu ada mata Shawingan. Saya belagak. Tak adalah. Cikgu suka tengok structure market. Lepas tu cikgu tengok M1. Faham tak? Cikgu tengok M1 sebab cikgu nak tengok market ni punya pergerakan. Dia menari macam mana. Kau nampak tak dia menari macam mana? Dia menari macam ni. Dia naik, dia menari. Lepas tu dia jatuh. Dia menari, follow dia menari. Follow. Follow. Mata kena cekap sikit lah. Follow dia. Follow. Cikgu boleh tunjukkan sekali lagi setting Fibo, boleh? Okay. Pakai Fibonacci expansion ni. Kalau korang tak ada, korang tekan dekat sini, insert, Fibonacci, ambil expansion ni. Satu kali. Okay, keluarkan dia dulu. 3 line ni. Okay. Saya tunjuk asas dia. Basic dia adalah default. Ni default asas dia. Ini asas yang dia bagi kat kita. Okay, dalam FE, dalam Fibonacci expansion MT4, inilah yang dia bagi kat kita. Saya ada level keramat saya. Okay, saya panggil ni zone gaduh. 1.236. Saya akan tulis sebagai FE 138.2. Kemudian saya akan ambil 1.382 sebagai FE 138.2. Salah. Okey, sama-sama. Ataupun saya suka tukar kepada FE 100 ni gaduh 1. Baru orang tak tahu, apa dia pakai Fibo apa ni? Rahsia ni, nak masuk dia kelas kena bayar ni. Macam tu. Pun boleh. Dan saya suka tak pakai yang ini. Dah. Gaduh 1, gaduh 2, gaduh 3. FE 161.8 ni saya jadikan sebagai stop loss. Simple as that. Nak ikut follow saya punya setup, follow lah. Tu. Gaduh, stop loss, gaduh 2, gaduh 3. Baik Fik. Allah malu lah kita tiba-tiba Cikgu Alip dah masuk. Alip, saya nak keluar dulu Alip. Awak sambung ya. Saya jadikan awak panelis. Sebab awak ada profit malam ni $40,000. Saya tahu awak sell kat atas. Saya nak sell tadi. Tapi isteri saya kata dadah lah tu tergit. Kemas rumah dulu. Sedih tu. Tengok rumah saya. Lorong nak masuk bilik pun dah jadi apa dah ni. Tak settle lagi ni. Sebab malam ni tengah buat live kan. Jadi habis kelas ni baru saya kemas balik. Adik ipar pun saya pun tolong. Dah macam tongkang pecah dah rumah ni. Weh Lip, kau kat ni Lip? Oh, aku kat rumah. Lip, bila aku nak boleh bawa kereta kau ni Lip, nak test drive? Kok kalau sedap boleh beli. And kau nak jual kan? Esok Zat, esok kita pergi test drive kereta Alip Zat. Kita rembas Cyberjaya tu. Tu lah, nak rasa juga kereta dia kan. Betul. Alip nak payah buat you. Dia profit malam ni. Lip, aku nak A5 Lip. Boleh? Buat you A5 dekat sini, kat sini. Aku tunjuk kedai dia. Sini je, sini Lip, sini. Dia dah tukar kepada Kiomo ni. Aku nak makan kat sini Lip. Kita ambil private room ni. Boleh Lip. Ya Lip Oh, reserve table untuk esok. Bagi nombor phone. Ni. Call. Mantap. Aku nak rasa daging ni A5.
Wak U A5. Teringin. Aku selalu tengok orang makan tau. Tapi nak pergi tak mampu. Boring lah A5. Habis tu apa? A1. Rasa A6. A6. Ada lagi hybrid. Oh macam kereta Alip ah. Lip. Weh market ni kan. Market ni kan memang kau ajar malam ni. Market ni memang kau ajar lah malam ni. Aku sell. Dia jatuh. Ha. Memang kau ajar. Kau ajar sebab aku dah exit. Ini memang geram lah. Lip. Extension lip. Stok semua merah Pak Tongkol. Kita layan je M1 ni. Jangan terpengaruh. Aku pun dah exit F161 tadi, terjun lagi. Itulah pasal. Aku tak sell dekat atas tu tadi, tapi aku masuk lepas tadi lah. Masa US Open tadi aku sell dalam ni dengan diorang. Jemaah sell sikit-sikit. Account ni berapa pound tadi entah? Account ni today. Today. Account ni aku depo santai-santai 30 pound sebelum live trade tadi. Lepas tu scalping. Dapatlah 72 pound. Bila nak dapat re-entry cikgu? Nak re-entry awak kenalah buat sendiri pula. Saya dah ajar dah. Kan saya dah ajar dah tadi cara-cara dia. Ni cara-caranya. Cara-caranya. Awak tunggu benda ni je. Awak tunggu. Ikuan Suzy ni perempuan ke? Awak tunggu benda ni je kak. Tunggu si. Simple. Inilah rahsia macam mana Alip boleh manage prop sampai 2.6 juta dan dia akan buat PAM juga dekat trade field. Dia dah siap dah account PAM dia dekat trade field. Dia akan layan account PAM dia macam mana dia layan account prop. Dapat berapa persen dia tidur. Dapat berapa persen dia tidur. So kalau korang nak join PAM Alip pun boleh join. Tapi modal kasar sikit lah kan. Tapi korang kena faham kalau saya dengan Alip lagi proven. Saya tak proven lagi. Alip lagi proven. Proven dari segi payout, dari segi konsistensi, dari segi disiplin, dari segi emosi. Tapi ada satu benda yang saya boleh menang dengan Alip. Alip kalau dia letak SL, dia suka Alip SL. Saya kalau letak SL, saya takkan Alip SL. Yang tu je saya boleh menang dengan Alip. Esok Jad, aku rasa Jad. Esok dia buka PAM. Akaun dia dah cover tu. Esok kita buka kat dalam kedai. Cikgu mula dengan modal kecil. Itu pun kira win cikgu. Cikgu suka modal kecil kan. Kita bercerita reality yang mana saya mampu lah. Saya mampu je depo besar kan. Tapi kalau kita boleh buat dengan akaun kecil, kenapa kita nak depo besar? Tapi sebenarnya trading kita kena dengan deposit yang besar. Deposit yang besar sebab kita nak senang untuk kita manage MM. Kalau macam deposit macam saya ni 30 pound ni agak tough lah. Kena betul-betul sharp. Kalau korang pakai deposit besar, korang boleh guna DCA. Dollar cost averaging. Yang itu nanti saya rasa Pok Cik akan ajar ataupun Cikgu Iman akan ajar. Apa itu DCA? 1.3 GBP tu 700 GBP yakin je tu hadri testimoni live 1.3 pergi sampai 700 GBP. Kunci dia apa hadri? Yakin kan? Untuk yang noob macam saya tak boleh modal kecil, cepat hangit cikgu. Awak kena depo besar. Andai saya ajar. Macam tu lah. Sailang online namanya. Tak adalah. Saya rasa saya nak suruh take fee buang lah minimum depo RM10. Boleh tak kita letak minimum depo RM100? Sebab saya tengok saya punya sistem
Beratus orang depo RM10 setiap hari. Tahu tak? RM10. Ya Allah. Tapi kita nak bagi kelainan kan, di mana RM10 pun boleh trade sebenarnya dekat Dow Jones, tapi dengan capital yang rendah. Hahaha, termasuk saya. It's okay. Cikgu pun kadang-kadang depo RM10. Kan? Cikgu pun kadang-kadang cikgu depo RM10. Eh, jangan sebut DDNK Zat. Dia tengah isu panas ni. Tu kita abaikan dia. Tapi kita ambil lah tagline dia dengan RM10 kan. Kalau dengan dia RM10 kita boleh buka CDS account je. Kita dengan RM10 kalau kena timing setup cun meletun RM10 pun boleh jadi RM100. Zat kita kena Roger radio era Zat. Buat iklan dalam radio lepas ni. Dengan RM10 awak boleh go 800 GBP. Jangan jual impian, jangan jual angan-angan. Okay, kita bercakap pasal reality. Kalau betul-betul nak konsisten dalam trading, memang kena perlukan capital yang besar. Okay, saya cakap jujur kalau betul-betul nak konsisten, betul-betul nak survive dengan duit trading sahaja. Okay, dengan duit trading sahaja. You all memang kena ada capital yang besar. So, kalau capital kecil, nak survive dalam trading, you boleh survive. Tapi just making money sikit-sikit, buat lepas belanja minyak kereta, Alhamdulillah boleh lepas. Tapi kalau nak survive untuk komitmen, untuk survive untuk pergi berjalan, untuk dapat freedom, untuk hit time freedom. Saya tahu, saya akui dan saya sendiri pun ada benda yang sama masalah, iaitu kita semua ada benda yang kita nak, iaitu time freedom. Cikgu, cadangan cikgu berapa capital besar yang cun untuk survive dalam trading? Okey. Saya ajar korang kira-kira basic boleh tak? Saya ajar korang kira-kira basic. Macam mana korang nak survive dalam trading? Dengan capital yang berapa yang sesuai? Sebab setiap orang dia memerlukan capital yang berbeza-beza. Kenapa? Jawapan dia adalah sebab komitmen. Okey. Jawapan dia adalah disebabkan oleh komitmen. Komitmen yang dipanggil sebagai monthly commitment. Okey. Saya ambil satu contoh mudah. Okey. Mr. A. Okey, saya cakap Rizin lah. Rizin ni. Okey, Rizin. Riz, awak ada satu komitmen. Kita cerita rumah. Ini komitmen basic. Rumah, kereta kan. Rumah, kereta. Okey, komitmen kereta. Lepas tu ada bini kan. Komitmen bini pun ada juga nafkah. Bini satu. Ada bini dua lagi kan. Macam tu. Ada bini tiga lagi kan. Contoh Jangan contoh. Lepas tu ada apa lagi rumah, kereta. Mungkin ada insurans. Lepas tu ada komitmen untuk buat saving. Okay, saving bulanan kan. Okay, jadi kita sum upkan total komitmen kita ni dulu. Komitmen bini satu, bini dua, bini tiga, kereta, rumah, insurans, saving. Katakanlah you punya komitmen bulanan lebih kurang RM8,000. Okay, 8,000 RM. Okay, jadi sekarang ni ini adalah amount yang korang nak dapatkan. Okay, amount yang korang nak dapatkan sebulan. Okay, berapa capital yang sesuai? Okay, berapa capital yang sesuai? Sekejap. Buat matematik sekejap Okay. So dia punya perkali X. X adalah capital. Okay, capital berapa? Okay, capital sekejap. Capital X je lah. Okay, X. X kali dengan percentage. Okay, kita akan dapat RM8,000. Okay, katakanlah kita nak bercerita tentang reality reality dalam trading. RM8,000 reality dalam trading, percentage yang logik. Percentage yang logik untuk sebulan 5%. Okay, 5% adalah dia punya logic achievement.
logic achievement. Kita bercerita tentang logic achievement. Sebulan boleh hit 5%. So, capital X. Nilai yang kita nak cari adalah RM8,000 komitmen kita. So, kalau kita ambil kalkulator, okay, RM8,000 dibahagikan dengan 5%. Inilah capital yang sesuai untuk kita. Kita memerlukan RM RM160,000. 160K RM. Dengan 160K RM, kita trade dapatkan 5%, kita dah boleh bayar komitmen bulanan. Nampak? Faham tak macam mana nak dapatkan capital yang paling sesuai? Agak-agak boleh hit tak 5% sebulan? 5% je. Tak nak cari banyak, 5% je. And kita bercerita tentang tak langgar DD apa semua sebab ini bukan prop. Ini self trading. Self trading dia tak ada istilah DD. Kita sendiri yang set DD kita berapa banyak. Tapi kita cuma nak 5% daripada situ. Untuk kita dapatkan RM8,000 untuk melepaskan kita punya komitmen bulanan. So kalau awak punya komitmen lebih rendah, katakan awak punya komitmen sebulan RM4,000. Bahagilah dengan 5%. So inilah capital yang perlu ada, RM80,000. RM80,000 ni kalau kita kira dalam dolar, the equivalent ataupun hampirlah 19K USD. Sebab kau kena faham. Sebab kita nak kena faham satu benda trading ni takkan hari-hari ada untung. Hari ni kita mungkin win, besok mungkin kita loss. Tapi macam mana nak dapat 160K tu? Ini soalan yang bagus, Aiman. Awak tahu tak macam mana orang dapat 160K ni? Okay. Jalan paling mudah menjadi seorang IB. IB adalah satu pekerjaan yang dipanggil zero modal. Maknanya you tak perlu ada modal. This is the only way. Takkan nak buat loan. Rugi. Baik you buat IB. Buat IB, promote. Jadi IB trade field, promote. Dapatkan commission, dapatkan rebate, dapatkan affiliate. Kumpul. Sebab tu saya cakap, kalau korang dah trade 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, ataupun 4 tahun, tapi kalau korang tak pernah buat IB, itu satu benda yang merugikan. Sebab kadang-kadang kita tak perlu nak fokus on IB tu secara total. Saya nak kena jadi IB sepenuh masa. Tak. Tak pandai promote. Guys, saya pun bermula dengan tak pandai apa-apa. Korang jangan cakap korang. Saya pun orang tak kenal saya juga. 2010, mana orang kenal Muhammad Afiq tu siapa? Tapi saya develop diri saya. Saya bina saya punya branding agar orang kenal saya. Apa saya buat? Saya keep on share. Saya share. Saya belajar. Saya share. Saya tahu. Saya share. Guys, nak cakap ilmu belum padu. Guys, 9 tahun lepas, saya cuma ajar video. Okay? Video ajaran sesat ni pun. Ajaran sesat ni. Ajaran sesat lah dulu kan. Tak ada tengok trend, tak ada tengok apa. Entry dekat sini, SL kat sini. Contoh, setup. Saya tahu masa ni, masa tu. Saya ajar, saya share. So, bila kita lagi banyak kita share, lagi banyak kita kongsi dengan orang, itulah yang boleh bagi kita lebih tinggi kefahaman. You kena faham satu benda. You kena faham satu benda. The more we share, okay, the more benefit yang kita akan dapat dalam kita tak sedar. First, kefahaman kita akan lebih padu bila orang bertanya kat kita soalan. Setuju tak? Sebab bila orang tanya soalan, kita tak tahu jawab, kita akan buat apa? Kita akan research. Contoh, cikgu macam mana nak tukar background MP4? Tulis tukar background MP4. Tak tahu tukar. Oh, cara tukar. You akan study.
You akan study, oh macam ni. You akan pergi share balik dekat orang tu. Cikgu sekarang valid ke AB? Orang baru nak bercerita mukadimah, dia dah nak pergi hanjut market je kerjanya. Inilah manusia. Dah jumpa je setup, terus nak cari setup. Nampak macam ada je, ada. Hanjut. Pening-pening apa? Stop loss. Saya tak tahu valid ke tak. Saya ikut je. Tambah speed sikit lah atas ni. Gaduh-gaduh sikit. 31558. Gaduh-gaduh sikit. Takut apa tah. Hanjut letak SL. Dah. Apa ni? 31558. Saya pun tak tahu valid ke tak. Tapi saya masuk. Sebab benda tu memang ada AB. And then dia ada C. Dan dah biar. Makin buat kerja. Zon gaduh-gaduh cikgu. Zon gaduh saya. Ni zon gaduh saya. Dia dah masuk gaduh 1. Dia masuk gaduh 2, gaduh 3. Saya layer lagi. Saya letak SL atas tu. Awak tanya saya valid ke tak? Saya bukannya buat market. Tapi kalau based on structure yang jatuh macam ni trend. Betul tak? Ini trend. Ni dia dah retrace. Dia dah buat retracement dah. Dia dah buat A. Dia dah buat B. So ni buat C. Ambil zone gaduh ni. Stop loss ini. Dah. Saya pun tak tahu nak profit ke tak. Tapi awak kata saya tengok, saya masuk. Saya letak SL siap. Dah. Hish. Orang baru nak bagi semangat untuk buat IB. Dah. Pergi nak trade. Tadi nak tanya sangat macam mana nak dapat sampai 160,000. Sedih lah macam ni. Tak adalah berlawak. So faham tak? So jangan cipta alasan. Okay. Sebab semua benda kalau kita cipta alasan, saya tak pandai itulah, saya tak pandai inilah. Habis awak ingat mak saya lahirkan saya, surat beranak saya Muhammad Afiq bin Abdul Razak, keturunan Melayu, profession forex trader. Dalam surat beranak. Ya ke? Apa yang membezakan saya dengan korang adalah kesungguhan. Itu je yang membezakan kita. Kesungguhan korang nak belajar betul-betul, nak faham betul-betul, nak buat betul-betul. Saya belajar trading, Elite Wave, saya tak ada guru. Sejujurnya saya tak ada pergi cakap, Assalamualaikum cikgu, saya nak belajar Elite Wave dengan cikgu, berapa bayaran, apa semua. No. Sebab saya tak mampu. Apa saya buat? Saya tulis kat sini. How to learn Elite Wave. Start dulu macam ni. Oh, ada. Tengok dulu video macam ni. Apa itu Elite Wave? 10 minit. Sekejap lagi cari lagi. The Ultimate Beginner 35 minit. Dengar, baca. Itu yang membezakan kita. Okay, itu je yang membezakan kita. Kau jangan cakap lah, alah cikgu saya ni, cik ni, cari macam ni. No. Yang membezakan kita kesungguhan. You punya kesungguhan takkan sama dengan saya punya kesungguhan. Tapi kalau you punya kesungguhan boleh beat saya punya kesungguhan, itu adalah marvelous. Macam ni lah sekarang. Kesungguhan saya tak nak kena SL. Tapi dia nak pergi SL. Tapi saya nak masuk lagi. Test je. Ada zone gaduh, ada zone stop loss. Ada tambah-tambah speed sikit kat situ. Dah masuk gaduh 1, gaduh 2, gaduh 3. Kalau kena stop loss, let it go. Relax. Tenang. Kalau kena stop loss, saya akan rugi. Plus minus 6 pound. Okay, faham semua? Saya tahu semua dah mengantuk, dah tidur dah ni. So, saya harap apa yang saya kongsikan pada malam ni, sedikit sebanyak korang dah terbuka mata, korang dah dapat some knowledge, korang dah dapat some input, korang dah dapat some understanding. Macam mana you all nak trade with the basic system, with the basic setting. Tapi hakikatnya yang penting korang kena belajar and learn untuk accept the loss.
Okey semua, jam pun dah menunjukkan pukul 11. Anak saya tengah menangis, nguek-nguek. Saya nak sambung kemas rumah saya. So, insya-Allah minggu depan kita akan jumpa, tapi pada hari yang mana saya tak tahu. Kalau saya bagi tahu saya hari apa, korang akan pilih. Oh, saya nak masuk kelas Cikgu Afiq je lah, saya nak masuk kelas Cikgu Abah je lah, saya nak masuk kelas Cikgu Iman je lah. Thank you cikgu, selalu share dan bermanfaat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih cikgu atas ilmu berharga. Siapa yang share dengan saya ni? Saya pun profit pula dah tiba-tiba. Tak apalah, saya nak hold sampai SL je lah. Sama-sama. Okey? Boleh. Nanti kita sambung lagi. Okey, assalamualaikum semua. Bye-bye.